Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami bawakan kepada anda secara langsung dari Balarung Seri Istana Negara untuk istiadat penggunaan surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Persekutuan hari ini 10 Disember 2022. Saya Hafiz Hussain hari ini ditemani oleh sahabat saya Syed Munawar yang sudah pun berada di sini sejak awal pagi tadi untuk kita bawakan kepada anda istiadat, dan istiadat ni sama seperti yang berlangsung pada seminggu yang lalu untuk Yang Berhormat Menteri Persekutuan. Ya. Istiadat akan bermula secara rasminya menjelang pukul 3 petang ini dengan menyambut keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong Tuanku As-Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, juga seperti mana atur cara yang turut dikendalikan oleh rakan setugas saya Hafiz sepanjang minggu lalu untuk seramai 27 orang penerima watika pelantikan untuk pada hari ini bagi melengkapkan keseluruhan wajah Kabinet Kerajaan Perpaduan selepas pilihan raya umum yang lalu. Istiadat yang sama berlangsung seperti mana lalu, kecuali cuma ianya adalah untuk timbalan menteri ketika ini. Kumpulan yang sama, 4 kumpulan dibahagikan pada istiadat yang berlangsung pada hari ini, dan semalam telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim nama-nama ahli parlimen Malaysia yang dilantik sebagai timbalan menteri untuk menganggotai pasukan beliau dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan hari ini. Ini adalah gambaran di dalam Balarung Seri Istana Negara ketika ini. Kita dapat melihat misalnya Menteri Pertahanan turut kelihatan di sini, dan juga para tetamu dan juga jemputan sudah pun memenuhi ruang Balarung Seri ketika ini. Suasana di dalam Balarung Seri ini dipenuhi oleh anggota kabinet dan juga kita menantikan keberangkatan tiba Duli Yang Mulia Tuanku dan juga pastinya didahului dan ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Masih lagi kita menantikan minit-minit ketibaan itu dan kami akan memberikan liputannya suasana satu demi satu setiap seorang daripada anggota kabinet bagi jawatan timbalan Menteri Persekutuan bagi tujuan majlis pada hari ini. Bukan berbanding sebelumnya mungkin agak berdebar-debar untuk melihat, tetapi selepas diumumkan siapa senarai yang dinyatakan malam tadi, maka hari ini hanyalah sekadar suatu prosedur untuk merasmikan pelantikan 27 Selepas orang. diumumkan semalam, kita dapat melihat ramai wajah baru telah pun diangkat sebagai timbalan menteri, dan juga ada wajah-wajah lama dalam arena politik tanah air diangkat semula sebagai timbalan menteri. Ini adalah satu perkara biasa yang berlaku dalam demokrasi berparlimen dan negara kita Malaysia, dan juga kalau kita boleh memberi pecahan kepada timbalan menteri Parti, kalau di sini melihat PKR seramai 5 orang, DAP 6, UMNO 5, PBB 4, Amanah 2, PBBM Sabah 1, Warisan 1, PBRS 1 dan SUPP 1. Ini kesemuanya 27 timbalan menteri secara total. Kalau digabungkan dengan jumlah menterinya 28, sehingga kini jumlah menteri dan juga timbalan menteri di peringkat kabinet adalah seramai 55 orang. Ini gambaran saya kira jajaran baru berikutan keputusan di dalam pilihan raya umum yang ke-15 lalu. Dengan bergabungnya Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, maka kita tahu kompleksiti perimbangan yang harus dizahirkan dalam bentuk komposisi kabinet itu. Maka yang digambarkan oleh Hafiz ketika itu adalah merupakan suatu dianggap sebagai kebijaksanaan untuk mencapai kestabilan, dan kita sangat mengharapkan agar kabinet yang pada kali ini dapat menyempurnakan penggal penuh dan tidak lagi terganggu di pertengahan jalan seperti yang pernah berlaku sebelumnya. Ya, betul. Dan ini adalah satu adunan yang cukup baik untuk kita melihat kerajaan perpaduan ini dapat memandu Malaysia ke arah lebih baik, dan ini maka dengan wujudnya dan juga sempurnanya lantikan pada hari ini, maka lengkaplah sudah kerajaan perpaduan hari ini untuk meneruskan kepimpinan dan juga membawa kerajaan Malaysia dan juga membawa Malaysia secara khususnya ke arah yang lebih baik. Dan hanya satu kementerian sahaja yang meletakkan 2 timbalan menteri, iaitu di Kementerian Keuangan. Kita masih menantikan belum dinamakan bagi portfolio perpaduan dan juga agama. Jadi masih ada kekosongan untuk timbalan menteri di situ, dan walau bagaimanapun pastinya pengumuman rasmi akan dibuat di semasa ke semasa untuk melengkapkan, dan apapun pastinya kami akan memberikan liputan dan laporannya baik dalam bentuk pemberitaan ataupun dalam bual bicara yang kami kendalikan saban hari di Radio TV Malaysia RTM. Betul. Dan saya semalam sebaik saja diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri senarai nama timbalan menteri. Antara yang menarik perhatian ramai pihak adalah timbalan Menteri Belia dan Sukan, YB Tuan Adam Adli, yang saya fikir antara yang termuda untuk menganggotai kabinet untuk timbalan menteri, dan
beliau pernah diceritakan tentang pengisytiharan harta dan sebagainya. Satu keadaan yang unik, dan inilah rencah politik yang pelbagai ketika ini yang perlu kita lihat. Tidak sama seperti dahulu. Mungkin kita punya tahun berbeza, tapi inilah yang perlu kita lalui dan juga kita perlu pelajari dalam soal politik tanah air sebenarnya. Ya, kepada generasi muda, dia berminatlah melihat tentang menteri siapa yang paling muda. Untuk generasi yang tua yang mungkin diwakili oleh suara saya hadir pada petang ini, ya, ada saja kejutan dan ada juga Hafiz sudah mengulasnya seketika tadi. Ini merupakan kombinasi di antara wajah baru dan lama, tetapi yang lebih penting lagi saya kira cabarannya kepada kepimpinan negara, khususnya Yang Berhormat Perdana Menteri, adalah untuk mencapai keseimbangan itu, supaya ia benar-benar dapat berkhidmat untuk penuh sekurang-kurangnya habis satu penggal. Betul. Dan tidak terganggu di pertengahan jalan seperti mana pengalaman sebelumnya. Meskipun ada di sana sini masih lagi dipolemikkan tentang apakah ini kerajaan perpaduan atau ini merupakan kerajaan campuran. Hakikatnya penjenamaan itu hanyalah suatu penjenamaan. Konsepnya adalah coalition, penggabungan beberapa konfederasi parti politik untuk mewajahkan sebuah kerajaan kepada rakyat khususnya, yang menjadi keutamaan dan harapan semua adalah kestabilan, supaya kita boleh meneruskan kehidupan kita, dan siapapun yang telah melalui segenap proses yang termaktub dalam perlembagaan kita haruslah kita terima, dan tentu saja ada pihak yang menganggap bahawa bukan pilihan mereka, dan itulah realiti dalam sebuah demokrasi. Betul, Said. Tempoh 5 tahun ini tidaklah lama, tapi cukup penting dan juga cukup tempoh waktunya untuk mengembalikan dan juga mengekalkan kestabilan dalam tanah air. Dalam pada kita berdepan dengan keadaan yang tidak menentu ketika ini, ekonominya, kos sara hidup, beban rakyat, semua ini perlu dipandang dalam konteks yang lebih luas dan memerlukan satu pasukan yang kuat untuk memimpin negara Malaysia ini secara keseluruhannya. Dan kini kita gambarkan kepada anda ketibaan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ketika ini. Bolehkah kita menyebutnya sebagai pasangan? Kerana kita ada dua. Pertama kalinya dua Timbalan Perdana Menteri mula memasuki ke Balai Rung Seri, dan pastinya sejurus seketika nanti kita menantikan ketibaan Yang Berhormat Perdana Menteri pula, sebelum seluruh istiadat ini akan dimulakan dengan keberangkatan tiba Duli Yang Maha Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Ya, kalau kita lihat sendiri suasana di dalam Balai Rung Seri ini, boleh kita anggap ini sebagai suatu sejarah yang sedang tercipta. Siapa boleh gambarkan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional bergabung untuk membentuk kerajaan, dan akhirnya ini adalah merupakan penzahiran sebuah hakikat yang telah pun termaktub, sesuatu yang dahulunya dianggap impossible, mustahil, tetapi sudah pun menjadi realiti. Dan realiti setengahnya agak kelat untuk ditelan oleh setengah pihak. Namun sebagai rakyat yang menghormati sistem, maka sistem telah memperuntukkan hakikat ini untuk kita terima bagi tempoh yang akan datang. Maka benar dalam politik ada mengatakan bahawa dengan izinnya there is no permanent enemy, there is no permanent friend dalam politik. Maka saya rasa ini satu keterbukaan yang perlu diraikan, kerana kalau tidak ada persefahaman dan juga kerjasama ini, maka akan berlaku deadlock ataupun tak ada kata putusnya untuk menentukan siapakah yang akan memimpin kerajaan persekutuan itu. Dan akhirnya atas hemat dan juga kebijaksanaan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong, maka kemelut dan juga isu politik ini dapat diselesaikan dengan baik dan juga cermat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saya kira akan ada kesannya limpahan daripada apa juga wajah dan bentuk kerajaan yang terbentuk di pusat ini dengan realiti beberapa negeri yang belum lagi mengadakan pilihan raya Dewan Undangan Negerinya. Masih banyak lagi negeri yang berada di bawah Pakatan Harapan dan juga yang berada di bawah PAS, penguasaan parti-parti induk ini. Kita akan melihat bagaimana kesan daripada wajah kabinet yang terbentuk ini dan kerajaan ini, juga pastinya melihat kepada perkembangan semasa, dasar-dasar yang bakal diperkenalkan, dan wibawa serta prestasi kabinet yang terbentuk. Inilah yang bakal kita lihat nanti 27 orang timbalan menteri yang akan melengkapkan barisan kabinet untuk memacu pembangunan negara. Digambarkan kita bakal berdepan dengan cabaran ekonomi tahun depan. Kesemuanya itu kemudiannya akan terzahir dalam bentuk diterima ataupun ditolak, dan ini adalah satu proses demokrasi yang harus kita terima. Tujuannya supaya lengkap durasi ataupun penggal itu, maka kita akan menilai semula prestasi dan membuat keputusan sekali lagi di peti undi. Betul, dan ini juga menjadi medan uji untuk mereka, yang baik Yang Berhormat Menteri dan juga Yang Berhormat Timbalan Menteri. Dan kalau kita melihat kepada Timbalan Menteri khususnya untuk hari ini, ada gabungan lama yang sudah pun pernah memegang portfolio yang sama, dan juga ada wajah-wajah baru. Ini merupakan satu adunan yang cukup baik sekiranya mereka boleh belajar satu sama lain, kerana
ada beberapa generasi dalam politik kali ini. Ini bentuk satu permintaan daripada rakyat terbanyak juga dapat dipenuhi insya-Allah dalam soal politik tanah air dan juga kabinet ataupun kerajaan perpaduan hari ini. Inilah yang kita harapkan dan juga kita akan terus menganalisis dari semasa ke semasa apakah yang perlu mereka aspirasikan dan juga mereka perlu bawakan serta penuhi apa yang diminta oleh rakyat terbanyak dalam kerajaan perpaduan kali ini. Hafiz, kita lihat juga dalam senarai ini bahkan ada mantan ketua menteri yang kemudiannya dimasukkan semula dalam kabinet persekutuan sebagai timbalan menteri, dan juga Hafiz menyatakan tentang gabungan tua dan muda. Kalau kita tidak memberikan pendedahan maka masakan kita akan ada sebarisan yang punya berpengalaman. Yep. Dan kini ketibaan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga yang amat berbahagia Datuk Seri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail ketika ini sudah pun tiba di Istana Negara ketika ini. Berarti kita sedang menantikan isyarat mutakhir menjelang pukul 3 tepat insya-Allah bagi istiadat upacara angkat sumpah dan simpan rahsia timbalan Menteri Persekutuan akan berlangsung. Kami bawakan liputan ini dari Balai Rung Sri di Istana Negara. Di tempat di mana kita ke udara sekarang. Ya, betul. Dan kita akan bawakan kepada anda dan gambaran daripada Balai Rung Sri dan juga ketibaan-ketibaan sudah pun kita bawakan kepada anda. Ini sekali lagi kami bawakan kepada anda yang amat berhormat Perdana Menteri dan juga isteri sudah memasuki ke Balai Rung Sri Istana Negara ketika ini untuk kita sama-sama menyaksikan istiadat penggunaan surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Persekutuan. Hafiz, di dalam pengalaman kita ke udara di media, saya sejak sekian lama dalam penggal yang lalu upacara ini agak kerap dilakukan. Lebih kerap daripada musim-musim ataupun penggal sebelumnya. Dan kita harapkan bahawa kestabilan dapat dicapai pada kali ini supaya sekurang-kurangnya kerajaan yang ada ini akan dapat berlangsung ataupun melaksanakan tugasnya lengkap bagi satu penggal sebelum kita kembali semula menilai prestasi. Dan tidak sekerap ini sebab apabila 5 tahun sekali ada beberapa intipati upacara itu sesekalinya kita perlu menilai semula. Tetapi saya sendiri berapa kali sudah saya sudah hilang kira berapa, mungkin 5-6 istiadat agaknya di sini kerana saya sudah agak lama 26 tahun. Hafiz secara relatifnya masih lagi baru beberapa kali ketiga. Saya dah hilang kira berapa. Satu pengalaman yang baru untuk kita bawakan kepada. Dan minggu lepas saya dengan Syahrir juga mengatakan bahawa istiadat ini juga, proses politik ini juga memberi satu ilmu baru kepada rakyat Malaysia kerana mereka kali ini lebih terbuka dan juga lebih memahami bagaimana proses pilihan raya itu sendiri kepadalah pemilihan Perdana Menteri dan sebagainya. Dan mereka lebih cakna kepada perlembagaan persekutuan yang perlu dibaca dengan hemat dan juga cermat supaya tidak ada salah tafsir dalam pemahaman yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan itu sendiri. Jadi kita juga menanti-nantikan mungkin antara tarikh yang penting dalam proses demokrasi kita ini adalah 19 Disember bila mana sidang parlimen akan mula bersidang. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sudah pun menyatakan usul sudah pun diwartakan. Undi percaya akan terlaksana pada hari berkenaan. Saya kira ini satu proses yang penting. Meskipun ada pandangan balas yang sesekali mengatakan bahawa tak perlu kerana sudah pun ada keabsahan berdasarkan kepada titah Majlis Ratiraja. Namun demikian saya kira ini adalah satu bentuk keberanian yang sepatutnya kita raikan untuk membuktikan keabsahan. Kerana sebelum ini timbul saja suara-suara mengatakan bahawa apakah benar mendapat sokongan atau tidak. Jadi keterbukaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk mengadakan usul undi percaya itu adalah satu tindakan dan keputusan yang monumental dalam sejarah demokrasi kita dan sepatutnya menjadi penanda aras bahawa membuktikan ini caranya. Kalau kita ingin benar-benar membuktikan proses ini telah pun berlangsung cukup lengkap bagi menggambarkan dukungan sebenar rakyat berdasarkan undi yang diterjemahkan dalam bentuk jumlah kerusi dan juga undi popular. Kerana kita tahu sistem first past the post ini tidak sentiasa saja parti yang menerima undi majoriti itu akan memiliki jumlah kerusi yang terbanyak. Di situlah elemen kebijaksanaan yang Hafiz sebutkan sebagai kematangan politik itu perlu kita cerna untuk memahami realiti politik di negara kita. Banyak negara-negara lain juga, negara Commonwealth misalnya, negara yang mengamalkan sistem yang sama seperti kita turut melakukan perkara yang sama. Dan ini kita bawakan gambaran kepada anda, keberangkatan tiba
Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Mustain Billah. Ya, dengan berpakaian tentera sesuai dengan kedudukan baginda sebagai ketua pasukan ketenteraan negara. Kita akan meneruskan nanti seketika menjelang pukul 3 istiadat penuh bagi upacara angkat sumpah dan simpan rahsia Timbalan Menteri Persekutuan bagi penggal ke-15 ini. Ya, ramai yang sudah pun menantikan. Ini adalah istiadat penting yang akan termaktub dalam sejarah negara, dan seperti saya maklumkan tadi Said, maka sudah pun lengkap pasukan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kerajaan perpaduan ini, dan inilah barisan menteri dan juga timbalan menteri dalam kabinet kerajaan ini untuk kita menuju kepada 19 Disember ini untuk pembukaan parlimen, untuk membahas usul percaya yang awal itu, dan juga banyak lagi perkara lain yang sering disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri adalah berkaitan dengan kos sara hidup. Itu sering kali diungkapkan bajet, inilah bajet. Belanjawan. Ya, untuk awal ini difahamkan belanjawan emolumen juga di awal terlebih dahulu, dan belanjawan secara besar ataupun total akan dibentangkan pada tahun hadapan 2023. Ya, keberangkatan masuk Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke Balai Rung Seri bagi menyempurnakan istiadat. Yep, dan keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda Tuanku didahului oleh Datuk Paduka Maharaja Lela Istana Negara dan diiringi oleh Datuk Pengelola Berjaya Diraja Istana Negara, Panglima-Panglima yang membawa cogan alam dan cogan agama, Panglima-Panglima yang membawa alat-alat kebesaran diraja, serta 4 orang juru iring Baginda Tuanku. Yang di-Pertuan Agong menuju ke kini berada di dalam Balai Rung Seri dan berangkat bersemayam di atas singgasana untuk meneruskan istiadat upacara angkat sumpah dan simpan rahsia Timbalan Menteri Persekutuan bagi penggal ke-15. Hadirin dipersilakan duduk. Dengan berkumandangnya negaraku itu tadi, maka istiadat angkat sumpah dan simpan rahsia Timbalan Menteri Persekutuan bagi penggal ke-15 pun bermula dan akan disusuli dengan pengumuman oleh pegawai istiadat diraja.
Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik pohon diampun. Patik pohon limpah perkenan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Tuanku, untuk patik memulakan istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia oleh Yang Berhormat Timbalan-Timbalan Menteri Persekutuan. Ampun tuanku, titah dijunjung. Bismillahirrahmanirrahim. Menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Maka inilah diisytiharkan bahawa istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia oleh Yang Berhormat Timbalan-Timbalan Menteri Persekutuan dizahirkan sekarang. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik pohon diampun. Istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia oleh Yang Berhormat Timbalan-Timbalan Menteri Persekutuan dimulakan. Bagi menyempurnakan titah, dipersilakan menghadap Yang Berhormat Datuk Seri Haji Ahmad bin Haji Maslan, Yang Berhormat Tuan Steven Sim Chi Kiong, Yang Berhormat Datuk Hajah Rubiah binti Wang, Yang Berhormat Datuk Hajah Siti Aminah binti Acing, Yang Berhormat Datuk Haji Hasbi bin Haji Habibullah, Yang Berhormat Tuan Chan Fong Hin dan Yang Berhormat Datuk Hajah Hanifah Hajar Taib. Dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Haji Ahmad bin Haji Maslan, dipersilakan Yang Berhormat Tuan Steven Sim Chi Kiong, dipersilakan Yang Berhormat Datuk Hajah Rubiah binti Wang, dipersilakan Yang Berhormat Datuk Hajah Siti Aminah binti Acing, dipersilakan Yang Berhormat Datuk Haji Hasbi bin Haji Habibullah,
Dipersilakan Yang Berhormat Tuan Chan Fong Hin. Dan dipersilakan Yang Berhormat Datuk Hajah Hanifah Hajar Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi Wallahi wabillahi wabillahi watallahi. wallahi. Saya Ahmad bin Maslan. Saya Sim Chi Kiong. Saya Rubiah binti Wang. Saya Siti Aminah Aceng. Saya Hasbi bin Habibullah. Saya Chan Fong Hin. Saya Hanifah Hajar Taib. Setelah dilantik memegang jawatan seorang Timbalan Menteri Persekutuan Setelah dilantik memegang jawatan seorang Timbalan Menteri Persekutuan, dengan sesungguhnya bersumpah dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan mengumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi. Saya Ahmad bin Maslan. Saya Sim Chi Kiong. Saya Rubiah binti Wang. Saya Siti Aminah binti Aceng. Saya Hasbi bin Habibullah. Saya Chan Fong Hin. Saya Hanifah Hajar Taib. Dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada mana-mana orang sama ada secara langsung atau secara tidak langsung apa-apa perkara yang dibawa untuk pertimbangan saya atau yang akan saya ketahui sebagai seorang Timbalan Menteri Persekutuan kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki untuk menunaikan dengan sewajarnya kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh Yang di-Pertuan Agong. Baik, demikian tadi kumpulan pertama telah pun selesai menerima surat cara pelantikan dan kemudian akan ke meja untuk menandatangani dokumen-dokumen penting surat pelantikan yang sudah pun tersedia di atas meja. 7 yang telah pun mengangkat sumpah seketika tadi masing-masing mewakili 2 untuk Kementerian Kewangan, 1 untuk Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Perladangan dan Komoditi, Pengangkutan, Pertanian dan Keterjaminan Makanan serta Portfolio Ekonomi. Kesemua 7 timbalan menteri dalam kumpulan yang pertama ini telah pun menurunkan tanda tangan dan kini tanda tangan diturunkan oleh Yang Amat Arif, Ketua Hakim Negara, Tun Tengku Maimun binti Tuan Mat
dan juga disaksikan oleh Yang Berbahagia Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Zulkifli Ali. Ketua Hakim Negara dan Ketua Setiausaha Negara telah pun selesai menandatangani surat angkat sumpah dan juga simpan rahsia bagi sebarisan 7 Timbalan Menteri Persekutuan. Ini adalah sekumpulan 7 yang pertama, dan menyusul selepas ini 7 lagi yang akan melalui proses istiadat yang sama. Dan yang kita ucapkan untuk ke-77 Seterusnya, Timbalan Menteri bagi dipersilakan Yang Berhormat Tuan Haji Akmal Nasrullah bin Haji Muhammad Nasir, Yang Berhormat Tuan Adli bin Zahari, Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Rahman bin Haji Muhammad, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar bin Haji Nasarah, Yang Berhormat Tuan Liu Chin Tong, Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Yusof bin Abdal, dan Yang Berhormat Datuk Arthur Joseph Kurup. Dipersilakan Yang Berhormat Tuan Haji Akmal Nasrullah bin Haji Muhammad Nasir, dipersilakan Yang Berhormat Tuan Adli bin Zahari, dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Rahman bin Haji Muhammad, dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar bin Haji Nasarah, dipersilakan Yang Berhormat Tuan Liu Chin Tong, dipersilakan Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Yusof bin Abdal, dan dipersilakan Yang Berhormat Datuk Arthur Joseph Kurup. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi saya Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, saya Adli bin Zahri, Saya Abdul Rahman bin Muhammad, Saya Syamsul Anwar bin
Nasarat. Saya Liu Chintong. Saya Muhammad Yusuf bin Abdal. Saya Arthur Joseph Kurup. Setelah dilantik memegang jawatan seorang Timbalan Menteri Persekutuan Setelah dilantik memegang jawatan seorang Timbalan Menteri Persekutuan dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi saya Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir. Saya Adli bin Zahari. Saya Abdul Rahman bin Muhammad. Saya Syamsul Anwar bin Haji Nasarat. Saya Liu Chintong. Saya Muhammad Yusuf bin Abdal. Saya Arthur Joseph Kurup. Dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada mana-mana orang sama ada secara langsung atau secara tidak langsung apa-apa perkara yang dibawa untuk pertimbangan saya atau yang akan saya ketahui sebagai seorang Timbalan Menteri Persekutuan kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki untuk menunaikan dengan sewajarnya kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh Yang di-Pertuan Agong. Baik, demikian sudah selesai bagi kumpulan kedua. Kesemuanya 7 timbalan menteri yang berada dalam kumpulan kedua diketuai oleh Yang Berhormat Tuan Haji Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan. Diikuti Yang Berhormat Tuan Adli bin Zahari, Timbalan Menteri Pertahanan. Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Rahman bin Haji Muhammad, Timbalan Menteri Kejaraya. Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar bin Haji Nasarah, Timbalan Menteri Dalam Negeri. Yang Berhormat Tuan Liu Chintong, Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI. Dan Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Yusuf bin Abdal, Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi. Dan Yang Berhormat Datuk Arthur Joseph Kurup, Timbalan Menteri Sains dan Teknologi. Kesemua dalam kumpulan kedua ini juga akan melalui proses yang sama, menurunkan tanda tangan ke atas dokumen-dokumen yang telah pun tersedia dan diserahkan kepada Yang Ahmad Arif, Ketua Hakim Negara, disaksikan oleh Yang Berbahagia Ketua Setiausaha Negara KSN. 2 sumpah yang baru saja diangkat oleh sebarisan 7 Timbalan Menteri Persekutuan ini. Yang pertama adalah Sumpah Jawatan dan Setia, dan disusuli pula dengan Sumpah Simpan Rahsia. Dan seterusnya surat cara lantikan ini pun dikemukakan untuk diabsahkan oleh Ketua Setiausaha Negara dan juga Ketua Hakim Negara. Itu proses dan istiadat di dalam mematrai pertanggungjawapan sebagai Timbalan Menteri Persekutuan.
Baik, tahniah kita ucapkan kepada 7 timbalan menteri dalam kumpulan kedua. Kita mengharapkan kesemua Yang Berhormat Timbalan Menteri dapat menjalankan tugas sebaiknya bersama-sama dengan barisan kabinet yang lain untuk kerajaan perpaduan kali ini. Dan seterusnya untuk kumpulan yang ketiga, juga 7 timbalan menteri bagi kumpulan berikutnya. Seterusnya, dipersilakan Yang Berhormat Puan Aiman Atirah binti Sabu, Yang Berhormat Senator Puan Hajah Fuziah binti Saleh, Yang Berhormat Tuan Ram Karpal Singh, anak lelaki Karpal Singh, Yang Berhormat Datuk Seri Huang Tiong Si, Yang Berhormat Senator Puan Saraswati, anak perempuan Kandasamy, Yang Berhormat Datuk Muhammad bin Alamin, dan Yang Berhormat Tuan Khairul Firdaus bin Akbar Han. Dipersilakan Yang Berhormat Puan Aiman Atirah binti Sabu, dipersilakan Yang Berhormat Senator Puan Hajah Fuziah binti Saleh, dipersilakan Yang Berhormat Tuan Ram Karpal Singh, anak lelaki Karpal Singh, dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Huang Tiong Si, dipersilakan Yang Berhormat Senator Puan Saraswati, anak perempuan Kandasamy, dipersilakan Yang Berhormat Datuk Muhammad bin Alamin, dan dipersilakan Yang Berhormat Tuan Khairul Firdaus bin Akbar Han. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi. Saya Aiman Athira Sabu. Saya Fuziah binti Saleh. Saya Ram Karpal Singh, anak lelaki Karpal Singh. Saya Wan Kinsi. Saya Saraswati, anak perempuan Kandasamy. Saya Muhammad bin Alamin. Saya Khairul Firdaus bin Akbar Han. Setelah dilantik memegang jawatan seorang timbalan Menteri Persekutuan, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenarnya kepada Malaysia, dan akan memelihara, melindungi, dan mempertahankan perlembagaannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi. Saya Aiman Athira Sabu. Saya Fuziah binti Saleh. Saya Ram Karpal Singh, anak laki Karpal Singh. Saya Pan Kilsi. Saya Saraswati, anak perempuan Kandasamy. Saya Muhammad bin Alamin. Saya Khairul Firdaus bin Akbarhan. Dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada mana-mana orang sama ada secara langsung atau secara tidak langsung apa-apa perkara yang dibawa untuk pertimbangan saya atau yang akan saya ketahui sebagai seorang timbalan Menteri Persekutuan kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki untuk menunaikan dengan sewajarnya kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh Yang di-Pertuan Agong. Baru saja selesai menyempurnakan istiadat mengangkat sumpah seketika tadi ialah Yang Berhormat Aiman Athirah binti Sabu, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Yang Berhormat Hajah Fuziah Saleh, Timbalan Menteri Perdagangan, Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Yang Berhormat Ram Karpal Singh, anak lelaki Karpal Singh, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Yang Berhormat Datuk Seri Huang Tiong Si, Timbalan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Yang Berhormat Senator Puan Saraswati, anak perempuan Kandasamy, Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Yang Berhormat Datuk Muhammad Al-Amin, Timbalan Menteri Luar Negeri. Dan Yang Berhormat Tuan Khairul Firdaus bin Akbarhan, Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Tahniah diucapkan kepada sebarisan 7 lagi timbalan menteri yang baru saja menyempurnakan istiadat penggunaan surat cara pelantikan dan juga mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia. Dan dengan itu disusuli pula dengan 6 lagi yang berhormat timbalan menteri yang berbaki untuk tujuan istiadat yang sama. Seterusnya,
Dipersilakan Yang Berhormat Puan Teo Ni Ching, Yang Berhormat Puan Lim Hui Ying, Yang Berhormat Tuan Adam Adli bin Abdul Halim, Yang Berhormat Tuan Mustafa alias Muhammad Yunus bin Sakmud, Yang Berhormat Tuan Lukanisman bin Awang Sauni, dan Yang Berhormat Datuk Uga Anak Kumbung. Dipersilakan Yang Berhormat Puan Teo Ni Ching. Dipersilakan Yang Berhormat Puan Lim Hui Ying. Dipersilakan Yang Berhormat Tuan Adam Adli bin Abdul Halim. Dipersilakan Yang Berhormat Tuan Mustafa alias Muhammad Yunus bin Sakmud. Dipersilakan Yang Berhormat Tuan Lukanisman bin Awang Sauni. Dan dipersilakan Yang Berhormat Datuk Uga Anak Kumbung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi. Saya Adam Adli bin Abdul Halim. Saya Teo Ni Ching. Saya Lim Hui Ying. Saya Mustafa bin Sakmud. Saya Lukanisman bin Awang Sauni. Saya Uga Anak Kumbung. Setelah dilantik memegang jawatan seorang timbalan Menteri Persekutuan. Setelah dilantik memegang jawatan seorang timbalan Menteri Persekutuan. Dengan sesungguhnya bersumpah. Dengan sesungguhnya bersumpah. Bahawa saya akan dengan jujur. Menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu. Dengan segala daya upaya saya. Bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia. Dan akan memelihara. Melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi. Saya Adam Adli bin Abdul Halim. Saya Teo Ni Ching. Saya Lim Hui Ying. Saya Mustafa bin Sakmud. Saya Lukanisman bin Awang Sauni. Saya Uga Anak Kumbung. Dengan sesungguhnya bersumpah. Bahawa saya tidak akan memberitahu. Atau menzahirkan kepada mana-mana orang.
sama ada secara langsung atau secara tidak langsung apa-apa perkara yang dibawa untuk pertimbangan saya atau yang akan saya ketahui sebagai seorang timbalan Menteri Persekutuan kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki untuk menunaikan dengan sewajarnya kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh Yang di-Pertuan Agong. Menjunjung kasih Tuanku. Selesai 6 orang yang berhormat Timbalan Menteri dalam kumpulan yang terakhir, kumpulan 4 yang diketuai oleh Yang Berhormat Tuan Adam Adli bin Abdul Halim, Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Yang Berhormat Puan Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital. Yang Berhormat Puan Lim Hui Ying, Timbalan Menteri Pendidikan. Yang Berhormat Tuan Mustafa alias Muhammad Yunus bin Sakmud, Timbalan Menteri Sumber Manusia. Yang Berhormat Tuan Lukanisman bin Awang Sauni, Timbalan Menteri Kesihatan. Dan Yang Berhormat Datuk Wilson Ugak Anak Kumbung, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan tugas-tugas khas. Proses yang sama berlangsung. Yang Berhormat Timbalan Menteri telah pun menurunkan tanda tangan ke atas semua dokumen-dokumen dan diserahkan kepada Yang Amat Arif, Ketua Hakim Negara, dan kemudiannya menyerahkan surat sumpah tersebut kepada Yang Bahagia Ketua Setiausaha Negara. Selesai sudah 27 semuanya Timbalan Menteri Persekutuan untuk penggal Parlimen penggal ke-15 ini. Tahniah diucapkan kepada kesemuanya. Mudah-mudahan terus diberi kekuatan dan juga keikhlasan untuk menggalas tanggungjawab di setiap portfolio yang dinamakan. Dan menyusul seketika nanti bagi mempunyai majlis adalah istiadat bacaan doa yang akan dipimpin oleh Datuk Haji Munir bin Haji Mat Saleh, Pegawai Agama Istana Negara. Ampun Tuanku, Yang Berbahagia Datuk Haji Munir bin Haji Mat Saleh, Pegawai Agama Istana Negara, akan menghadap untuk memimpin bacaan doa. Ampun Tuanku. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفقنا لطاعته وهدانا لعبادته وخصنا برسالة حبيبه ورسوله
Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birr was salamata min kulli ism wal fawz bil jannati wan najata minan nar. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kami sekalian hamba-Mu berhimpun di Dewan yang mulia pada hari ini sempena istiadat bunyian surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Persekutuan. Rahmatilah kami semua, berkatilah majlis ini dari awal hingga akhirnya, dan kami berlindung denganmu daripada segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, sempena majlis ini kami memohon keampunan atas segala dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup atau yang telah kembali kepadamu ya Allah. Allahumma ya malikal mulk, ya Allah ya Tuhan kami memohon padamu ya Allah, peliharakanlah serta lindungilah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Ri'atuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Al-Marhum Al-Mutawakkil 'ala Allah Sultan Iskandar Al-Hajj. Lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan sihat dan afiat, kuat iman dan teguh pegangan, serta dilimpahi rahmat dan keberkatan yang berkekalan. Keselamatan dan kesejahteraan juga kami pohonkan ya Allah kepada kedua duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja dan pemaisuri-pemaisuri baginda, serta Yang Maha Mulia Paduka-Paduka Ananda, kerabat-kerabat diraja, para pemimpin dan sekalian rakyat jelata. Kami juga memohon restu dan rahmat-Mu sempena majlis ini. Semoga Engkau memberi hidayah dan petunjuk kepada kami, memperkukuhkan perpaduan antara kami, memurahkan rezeki kami, jauhilah kami dari bala bencana, wabak penyakit dan keluh kesah. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah, Engkau kurniakanlah keselamatan, inayah, taufik dan hidayah-Mu kepada para pemimpin negara kami serta seluruh rakyat negara Malaysia yang cinta ini. Kuatkanlah semangat dan keazaman kami dengan penuh kesabaran dan bertawakal kepadamu dalam memikul amanah dan tanggungjawab selaras dengan syariat-Mu bagi memajukan agama, bangsa dan negara agar sentiasa disanjung tinggi dan disegani serta mendapat keridaan dan keampunan-Mu sesuai dengan firman-Mu, badatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma wali umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik, pohon diampun. Patik pohon limpah perkenan, ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Tuanku, untuk patik menyembah maklum bahawa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala serta riayahnya dan dengan berkat daulat Tuanku jua, maka istiadat pemurniaan surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Persekutuan telah pun selamat disempurnakan. Ampun tuanku, menjunjung kasih tuanku, daulat tuanku. Keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong meninggalkan Balairung Seri diiringi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Amat Berbahagia Datuk Seri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail serta Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri bersama isteri. Hadirin dipersilakan berdiri. Alhamdulillah, selesai untuk istiadat penggunaan surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Persekutuan. Dan kini keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berangkat meninggalkan Balairung Seri Istana Negara melalui pintu utama dengan didahului oleh Datuk Paduka Maharaja Lela, Datuk Pengelola Berjaya Diraja serta Panglima-Panglima yang membawa cogan alam dan cogan agama. Panglima-Panglima membawa alat-alat kebesaran diraja berserta 4 orang juru iring baginda dan diiringi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Amat Bahagia Datuk Seri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail serta Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan isteri ke sesi bergambar di ruang legar anjung utama Istana Negara. Dan menyusul selepas itu istiadat santapan diraja bersama tetamu-tetamu kehormat dan selesai sebuah lagi istiadat yang bersejarah bagi negara kita melengkapkan pelantikan sebarisan kabinet berbaki dua iaitu bagi portfolio perpaduan dan juga agama
yang masih belum diumumkan. Namun untuk tujuan penyempurnaan pada hari ini bererti 27 lagi timbalan menteri telah pun dengan rasminya dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan kita harapkan agar selepas ini agendanya adalah untuk meneruskan tadbir urus dan pentadbiran negara. Ya. Maka selesailah semua 27 timbalan menteri dan juga 27 sebenarnya yang berhormat menteri juga, termasuklah Menteri Kewangan yang juga dipimpin oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Secara total sehingga kini adalah 55 orang yang menganggotai Kabinet Kerajaan Perpaduan, dan kita mengharapkan inilah bermulanya gerak kerja mereka bekerjasama dengan penjawat awam dan semua agensi kerajaan untuk menyelesaikan dan juga membereskan segala permasalahan yang berlaku selama ini untuk kita selesaikan dan juga menuju ke hadapan untuk membawa Malaysia yang lebih cemerlang dan juga berdepan dengan keadaan yang sukar dan getir pada tahun 2023 yang bakinya hanya beberapa minggu saja lagi. Ya, 19 Disember adalah merupakan tarikh yang penting persidangan parlimen yang pertama di mana usul yang telah pun diwartakan adalah usul undi percaya, dan ini kita harap akan berlangsung dengan lancar dan sempurna bagi melengkapkan satu proses membina keyakinan yang ampuh di peringkat demokrasi negara. Pastinya kita memerlukan kestabilan untuk melihat tadbir urus dan juga wibawa barisan kabinet yang baru saja kita saksikan pelantikannya seketika tadi akan dapat diberikan ruang secukupnya, kerana kita tidak mahu proses sebelumnya bila mana di pertengahan penggal ini berlakunya pertukaran. Kita menghormati proses, dan saya kira sebelum ini pun lelah politik, kelesuan politik timbul berakibat daripada ketidaktentuan politik. Dan seperti mana yang dihujahkan sebelum ini bahawa tujuan kita mengadakan PRU pada tahun ini dan tidak menanti sehingga usai penggal ini adalah agar kita mencapai kestabilan. Jadi kita mengharapkan dengan proses yang berlangsung ini maka kestabilan itu akan dapat kita kecapi bagi memberikan masa dan ruang proses pemulihan negara berdepan dengan suasana yang sukar nanti. Berdasarkan apabila Said menyebut tentang ruang waktu itu juga kita mengharapkan tidak ada kacau ganggu seperti dalam tempoh 5 tahun ini, supaya ianya dapat diselesaikan juga dibereskan di setiap portfolio yang telah pun diberi keyakinan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada semua pasukan beliau untuk memimpin negara. Tak kira wajah lama ataupun wajah baru, inilah Yang Berhormat Menteri dan juga Yang Berhormat Timbalan Menteri yang akan memacu setiap kementerian untuk setiap tugasan yang menanti mereka, yang sebenarnya sudah pun bermula apabila telah pun diumumkan pelantikannya. Jadi sekali lagi diucapkan tahniah kepada sebarisan kabinet penuh menteri, dan juga hari ini lengkaplah sudah 27 lagi timbalan menteri persekutuan untuk kabinet kerajaan perpaduan bagi penggal ke-15 ini. Mudah-mudahan terus diberikan kekuatan untuk menggalas tanggungjawab yang sangat diharapkan oleh rakyat seluruhnya. Ya, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami dalam bermula jam 3 petang tadi selama 1 jam lebih ini untuk kita bawa kepada anda istirahat langsung ini, dan juga terima kasih kepada semua dan juga selamat berhujung minggu. Saya Hafid Olsen dan saya Menawar. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum, salam muhibah.
Edis mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Edis. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Edis, tiada denggi. Dari teori hierarchy of needs, makanan merupakan satu keperluan fisiologi yang perlu dipenuhi bagi meneruskan kelangsungan hidup seseorang. Melihat keadaan semasa,